Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Syafiani dan mari kita lihat rangkuman yang menarik yang berlaku sepanjang minggu ini dalam arena teknologi. Berita hari Isnin dimulakan dengan penawaran produk Apple untuk pasaran Malaysia. Yang pertama adalah Apple iMac berwarna-warni yang kini boleh didapati pada harga bermula RM5,599. Ia menampilkan chip Apple M1 dan juga papan kekunci yang diintegrasikan dengan pengimbas cap jari. Bukan itu sahaja, anda juga boleh mendapatkan Apple AirTag pada harga RM129. Ia merupakan penjejak yang dihubung ke rangkaian Find My. Melaluinya, anda boleh meletakkannya di beg atau aksesori anda yang membolehkan anda untuk menjejaknya sekiranya hilang. Apple TV 4K turut boleh dibeli di Malaysia. Harga jualannya adalah RM849 untuk storan 32GB dan RM949 untuk storan 64GB. Kedua-dua model ini dilengkapi dengan Apple A12 dan menyokong paparan 4K HDR 60fps. Ia juga turut menampilkan alat kawalan jauh seakan iPod klasik. Di samping itu, Samsung kini mengumumkan smart monitor dalam saiz baru 43 inci UHD untuk model M7. Sementara model M5 pula membawakan saiz 24, 27 dan 32 inci dengan resolusi FHD. Kedua-dua model dilengkapi dengan sistem operasi Tizen yang menyokong paparan HDR10 untuk menonton kandungan di Netflix, Amazon dan YouTube. Hisense pula melancarkan dua siri televisyen pintar iaitu Hisense A6100G Vida TV dan Hisense A6500G Android TV pada harga bermula RM2,899. Untuk model A6100G, ia menyokong paparan 4K, sistem operasi Vida dan menampilkan aplikasi Hisense Remote Now yang boleh digunakan untuk mengawal televisyen ini. Sementara model A6500G pula menampilkan skrin beresolusi 4K dan membawakan alat kawalan jauh televisyen dengan sokongan untuk Google Voice. Dalam berita teknologi telefon pintar pula, iQOO Neo 5 Vitality Edition telah dilancarkan. Melengkapkan peranti adalah chip Snapdragon 870, tri-camera dengan sensor utama 48MP dan bateri 4500 mAh. Untuk hari Selasa pula, Realme minggu ini mengumumkan Lizzo. Ia adalah penjenamaan baru untuk produk AIoT di bawah Realme. Antara kategori produk utama yang akan ditawarkan adalah hiburan pintar, rumah pintar dan penjagaan serta aksesori pintar. Buat masa ini, butiran lanjut mengenainya masih belum diumumkan lagi. Huawei pula dilihat akan memfokuskan kepada arena perisian. Di samping itu, Huawei juga turut memfokuskan kepada platform awanan dan kecerdasan buatan. Dengan ini, Huawei boleh lebih bebas dan tidak terkesan dengan sebarang halangan dagangan. Seterusnya, Apple kini memperkenalkan kemas kini iOS 14.6 untuk pengguna iPhone. Melaluinya, ciri baru seperti Apple Podcast, AirTag dan sokongan ECG boleh mula diakses pengguna. Apple dijangka akan mengadakan WWDC pada 8 Jun 2021. Ketika acara berkenaan, jenama ini dikatakan mungkin akan memperkenalkan MacBook Pro baharu. Untuk berita teknologi perantis, Samsung hadir dengan tablet yang dinamakan sebagai Samsung Galaxy Tab S7 FE dengan sokongan 5G. Ia dikuasakan dengan chip Snapdragon 750G, bateri 10,090 mAh dan kamera utama 8MP. Garmin pula menawarkan Garmin Venu 2 dan Venu 2S. Apa yang membezakan peranti adalah saiz skrin. Menarik mengenainya adalah ia menyokong sistem pembayaran Garmin Pay dan sensor lain seperti penjejak tidur dan nadi. Bagi yang berminat, kedua-dua peranti dijual pada harga RM1,799 untuk seutas. Bersempena penawaran kredit eBelia, Shopee Pay menawarkan kredit RM5 untuk pengguna yang berumur 18 ke 20 tahun dan perlu melakukan pengesahan akaun Shopee Pay menggunakan MyCard. AirAsia Big mula menghantar email kepada pengguna mereka dan meminta mereka mengubah kata laluan. Ia dikatakan bertujuan untuk mengelakkan pihak lain mendapat akses ke mata ganjaran Big Points. Pada hari Rabu pula, Redmi Note 8 2021 kini mula dijual untuk pasaran global. Kali ini ia membawakan pilihan memori yang lebih terhad namun menampilkan chip yang lebih berkuasa. Ia juga dilengkapi dengan bateri 4000 mAh dan kamera utama 48MP. Sementara Redmi Note 10 Pro 5G pula dilancarkan di China. Ia dijana dengan chip MediaTek Dimensity 1100, bateri 5000 mAh dan kamera 64MP. Bukan itu sahaja, Redmi AirDots 3 Pro turut diperkenalkan secara rasmi. Ia membawakan sokongan pembatalan hingar aktif dan juga sokongan pengecasan nirwaya pada port pengecas. TWS ini juga dilihat hadir dengan kemampuan ditambat pada dua peranti serentak. Realme GT Neo Flash Edition kini rasmi.
Apa yang membezakan peranti ini dengan versi biasa adalah sokongan pengecasan yang lebih pantas, iaitu 65W. Asus pula memperlihatkan Asus Chromebook CM3 Detachable dan Asus Chromebook CM3 Flip. Ia dikuasakan dengan CPU MediaTek MTK 8183 dan pilihan storan dalaman eMMC sehingga 128GB. Setakat ini, tarikh penawaran peranti untuk pasaran tempatan masih tidak diketahui. Terkini, Microsoft sedang dalam proses pembangunan sistem operasi Windows generasi baharu. Mengikut desas-desus sebelum ini, Microsoft dikatakan sedang membangunkan penawaran kedai aplikasi yang lebih terbuka termasuk integrasi pembayaran mengikut pilihan pembangun. Pada minggu ini juga, eHang VT30 dilancarkan dengan kemampuan terbang lebih jauh dan pantas berbanding model sebelum ini. Ia menggunakan rekaan hybrid dengan sayap konvensional selain menampilkan penggunaan bateri yang lebih jimat. Menurut eHang juga, VT30 boleh terbang sehingga 300 km atau sehingga 100 minit. Keputusan ujian klinikal pertama vaksin Moderna ke atas golongan remaja 12 tahun hingga 17 tahun kini telah diterbitkan. Ia didapati berkesan untuk mengurangkan risiko jangkitan virus COVID-19 dengan kadar keberkesanan 93% selepas 14 hari subjek menerima suntikan pertama dan 100% selepas menerima suntikan kedua. Dalam arena aplikasi, Twitter Spaces kini boleh diakses melalui desktop. Walau bagaimanapun, ia hanya membolehkan pengguna mendengar sahaja. Instagram pula telah memperkenalkan ciri menyembunyikan angka like untuk semua pengguna. Selepas ini, pengguna dijangka akan lebih fokus kepada kandungan yang dikongsikan dan bukan kepada angka like yang diterima. Beralih ke berita teknologi hari Khamis, Vivo V21 5G kini rasmi dijual pada harga RM1,899. Peranti ini mempunyai skrin bersaiz 6.4 inci, dipadankan dengan chip MediaTek Dimensity 800U dan bateri 4000 mAh. Untuk rakaman gambar, ia menampilkan kamera gabungan 64, 8 dan 2 megapiksel. Seterusnya, Realme 8 5G dijual pada harga RM899. Secara ringkas, peranti ini dilengkapi dengan chip MediaTek Dimensity 700, bateri 5000 mAh dan kamera utama 48 megapiksel. Bukan itu sahaja, Realme C25s telah dilancarkan secara rasmi. Ia merupakan antara peranti terawal dalam siri Realme C yang dilengkapi dengan sokongan sensor 48 megapiksel dan Realme UI 2.0. Dari segi chip pemproses, ia menggunakan chip MediaTek Helio G85. Bagi yang berminat, ia boleh didapati pada harga RM699. Suntikan AstraZeneca pusingan kedua akan diberikan bermula 7 Jun sehingga 27 Julai. Ia melibatkan rakyat Malaysia yang menetap di Lembah Kelang, Johor, Pulau Pinang dan Sarawak. Bercakap mengenai suntikan vaksinasi ini juga, Khairi Jamaluddin kini menyatakan vaksin AstraZeneca akan disertakan dalam senarai vaksin arus perdana PICK. Kerajaan juga sedang melihat kebolehan memberikan pilihan kepada orang ramai untuk memilih vaksin yang ingin diterima mereka melalui aplikasi MySejahtera. Pada hari Jumaat pula, Asus Zenfone 8 dan juga Asus Zenfone 8 Flip kini rasmi di Malaysia. Kedua-duanya hadir dengan panel skrin pada kadar segar semula 120Hz, dijana dengan chip Snapdragon 888 dan menampilkan antaramuka Zen UI. Bagi yang berminat, Asus Zenfone 8 ditawarkan pada harga bermula RM2,699, sementara Zenfone 8 Flip pula berharga RM2,999. Oppo minggu ini telah melancarkan siri Reno baru yang dinamakan sebagai Oppo Reno 6 dan Oppo Reno 6 Pro. Membezakan peranti adalah penawaran chip Snapdragon 870 untuk versi Pro, sementara versi biasa pula dijana dengan chip MediaTek Dimensity 1200. Untuk rakaman gambar pula, Oppo Reno 6 Pro menggunakan 64 megapiksel dan Reno 6 pula dilengkapi dengan sensor utama 50 megapiksel. Buat masa ini, kedua-dua peranti ini ditawarkan untuk pasaran China sahaja. Bersama-sama dengan pelancaran Oppo Reno 6, Oppo turut melancarkan Oppo Enco Free 2 yang hadir dengan ketahanan bateri sehingga 30 jam. Ia juga dilengkapi dengan sistem pembatalan hingar aktif yang mampu mengurangkan bunyi dan kalis air IP54. Tidak ketinggalan, Nubia hadir dengan peranti terbaru yang dinamakan sebagai Nubia Red Magic 6R. Ia dipadankan dengan chip Snapdragon 888, kuat kamera 64 megapiksel dengan bateri 4200 mAh. Seterusnya, Asus Swift X kini rasmi dengan rekaan nipis, ringan dan yang pertama menggunakan kad grafik Nvidia GeForce RTX 3050. Ia juga memperlihatkan rekaan baru yang mampu mengalirkan sehingga 10% udara tambahan bagi memastikan ia mampu beroperasi secara optimum sepanjang masa. Panasonic pula melancarkan Panasonic Lumix GH5 Mark II. Dari segi spesifikasi, ia membawakan sensor 20.3 megapiksel Micro Four Third bersama kemampuan
kemampuan rakaman video sehingga sinema 4K 60fps tanpa had. Untuk kemasan, ia hadir dengan penambahbaikan seperti sokongan kuasa luaran menerusi port USB-C dan LCD belakang yang lebih terang. Akhir sekali, Gokar telah mengumumkan GoVax iaitu inisiatif kenderaan yang boleh ditempah secara percuma untuk membawa golongan warga emas ke PPV. Perkhidmatan akan ditawarkan sehingga 31 Ogos 2021 dan terhad kepada PPV Sunway Convention Centre, Klinik Rakan Medik Petaling Jaya dan Hospital Shah Alam. Jadi itu sahaja rangkuman menarik yang boleh kita lihat sepanjang minggu ini. Bagi anda yang meminati perkembangan teknologi, jangan lepaskan peluang untuk menonton kandungan menarik di Amaz. Ikuti video mengenai penawaran yang ditampilkan pada Realme Watch 2. Dijual dengan harga RM299, sudah tentunya mustahil untuk kita dapatkan yang sempurna. Tapi, ia sebenarnya cukup untuk mereka yang baru nak berjinak-jinak dengan peranti boleh pakai. Atau saksikan juga apakah keistimewaan Redmi Note 10 5G. Peranti ini memfokuskan kepada prestasi sehinggakan Xiaomi mendakwa yang peranti ini mempunyai kuasa seakan peranti yang dijana dengan chip Snapdragon 800 pada suatu ketika dahulu. Dan saksikan juga video mengenai OnePlus 9 5G yang mungkin menarik perhatian anda. Ianya turut menyokong kandungan HDR yang terkini ada pada peranti kelas mature. Boleh kami katakan sah bahawa tiada had yang anda boleh lihat jika bercakap tentang kebolehan skrin yang ada pada OnePlus 9 ini.